Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala habibihil Mustafa basyiran wa nadhiran wa hudan linnasi jami'a. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian jejak 25 Rasul, yang mana kita telah menangguhkan beberapa kelas sebelum ini, yang mana siri yang terakhir adalah kita telah pun sama-sama berjaya menjejaki keseluruhan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Malam ini insya-Allah kita akan menjejaki dua kisah Nabi, yang mana kedua-dua Nabi ini tidak dapat dipisahkan ceritanya, kerana ceritanya itu saling bergandingan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi yang kita maksudkan adalah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kita menjejaki kisah para Nabi dan Rasul, yang mana mereka ini adalah daripada rumpun Nabi-Nabi Bani Israel. Kalau sebelum ni kita dah dapat menjejaki kisah Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, maka kita akan menjejaki pula kisah Nabi dan Rasul yang lain di kalangan Bani Israel, iaitu Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Nota insya-Allah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan setelah kita selesai keseluruhan siri siri kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Okey, mari kita lihat episod pertama kita pada malam ini, apa yang kita nak pelajari. Baik, sekejap ya. Okey, ini episod yang pertama. InsyaAllah mungkin kita akan ambil 2 atau 3 episod sahaja, kerana kisah ini tidaklah terlalu panjang. Okey, yang pertama, kita kena dapatkan terlebih dahulu sumber rujukan kita yang paling utama, iaitu adalah Al-Quranul Karim. So, di dalam Al-Quranul Karim, kita kena dapatkan ayat-ayat dalam surah-surah Al-Quran yang menghimpunkan kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya. Okay. Surah tersebut dapat kita rujuk. Yang pertama adalah dalam surah Al-An'am, ayat nombor 85, muka surat 138 ayat ini. Okey, untuk penyebutan ayat, saya tidak menyebut ayat mengikut susunan surah, tetapi kita mengikut kepada surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Okey. Kemudian nanti kita akan sebut kenapa satu ayat sahaja dalam surah Al-An'am. InsyaAllah jadi kita akan jumpa. Okey, surah yang kedua adalah dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Hanya ada 2 ayat sahaja, iaitu ayat nombor 89 dan ayat nombor 90, muka surat 329 di dalam Al-Quran. Okay, nanti tolong semak ya. Takut saya tersalah menyebut muka surat ataupun ayat
ataupun surah. Okay. Surah yang ketiga adalah surah yang panjang, yang menjadi rujukan utama untuk kisah Nabi Allah Zakar dan Nabi Allah Yahya ini adalah surah Maryam. Surah yang ke-19, ada ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Maknanya kita buka je surah Maryam, baca surah Maryam tu, kita akan jumpa permulaan kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Okey, kenapa dalam surah Maryam diletakkan kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Yahya? InsyaAllah nanti kita akan ulas setelah kita memasuki ayat-ayat dalam surah Maryam. Okay. Kemudian surah yang penting juga untuk kita rujuk adalah surah Ali Imran. Ayat 37, 38, 39, 40, 41. So lebih kurang ada 5 ayat. Dalam surah Ali Imran, muka surat 54 hingga muka surat nombor 55. Okay, surah Ali Imran adalah surah Madaniyah. Maknanya ada 3 surah Makiyah dan ada 1 surah Madaniyah. Nanti kita akan juga menyebutkan munasabah peletakan cerita Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya dalam surah Ali Imran. Ada kaitan ke dengan keluarga Imran? Begitu juga dengan surah Maryam. Okay. Kita lanjutkan hanya 4 setakat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dapatan saya hanya 4 surah yang bersangkutan dengan kisah Nabi Allah Zakaria. So kita dapat jejak kisah kedua-dua anak beranak ini dalam ke-4 surah. Baik, kita mulakan dengan melanjutkan perbincangan kita adalah kalau kita nak cari penyebutan perkataan Zakaria. Ya tu dia ada tanda sabdu di atasnya. Zakaria, kita akan jumpa Allah sebut sebanyak 7 kali diulang perkataan Zakaria. Okay. Nama Allah, nama Zakaria ini mengikut pendapat yang dipilih seperti mana yang disebutkan oleh Al-Marhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Zakaria ni dia bukan nama Arab. So kalau dia bukan nama Arab, ini membawa makna Zakaria ni kita tak dapat nak cari apa makna Zakaria. Kerana dia bukan daripada nama Arab, tetapi ia telah diarabkan. Okay. Kemudian nama Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dalam Quran Allah sebut sebanyak 5 kali sahaja, kurang 2 daripada nama bapanya Zakaria. Kenapa kita nak sebut kedua-dua Nabi ini dalam satu topik? Kerana cerita kedua-dua Rasul ini dia memang Allah sebut dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama. Dia seperti Allah menyebut kisah Maryam. Kalau sebut kisah Maryam, Allah gandingkan dengan anaknya Nabi Isa. Seperti mana Allah gandingkan Nabi Allah Zakaria dengan anaknya Nabi Yahya. Dan nama perkataan Yahya ini juga sebenarnya mengikut pendapat yang terpilih. Seperti mana kata Al-Marhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya iaitu Al-Qasasul Qurani, menyebutkan Nabi Yahya ni pun sebenarnya adalah bukan daripada nama Arab. Walaupun begitu, ada para ulama kata nama Yahya ini dikaitkan dengan nama hidup Al-Hayat. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah serba ringkas, tapi pendapat yang terpilih ia bukan daripada nama Arab. Baik. Kita akan temukan nanti 7 kali penyebutan nama Nabi Allah Zakaria
dan 5 kali penyebutan nama Nabi Allah Yahya di dalam Al-Quran Karim. Jadi senang nak bagi nama anak kalau lelaki. Kan? Kalau cucu lelaki, senang dia nama anak. Zakaria, Yahya. Okey. Kemudian, kita teruskan dengan membincangkan apakah latar belakang kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Zakaria ni dia siapa sebenarnya? Apa biografi dia? Okey. Nabi Allah Zakaria ni, okey, ini saya nukilkan ada dalil dan ada pendapat. Okey. Yang pertama, Nabi Allah Zakaria ini dengan Nabi Allah Yahya ini adalah nabi-nabi terakhir Bani Israel sebelum Allah mengutuskan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maknanya, ni dipanggil Nabi yang kedua terakhir lah. Maksudnya, sebelum Nabi Isa kan Nabi yang terakhir sekali. Allah Ta'ala utuskan kepada Bani Israel. Jadi sebelum Nabi Isa, datangnya Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Okey. Yang kedua, Nabi Allah Zakaria ini isterinya adalah seorang yang mandul. Yang ini kita tidak dapat nafikan kerana memang ada ayat Al-Quran yang menyebutkan. Nanti kita akan temukan dalam surah apa disebut tentang isteri Nabi Allah Zakaria. Kita tidak diberitahu oleh Allah, juga tidak diberitahu oleh Nabi SAW melalui hadis nama dia siapa. Kita tak tahu. Siapa nama isteri Nabi Allah Zakaria ataupun siapakah nama ibu kepada Nabi Allah Yahya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah tidak menyebut tentang namanya. Okay. Tetapi dia seorang yang mandul itu benar. Dia tak boleh nak mengandungkan anak. Okay. Fakta yang ketiga, dikatakan Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya ini mereka menetap di Palestin dan di sekitar Baitul Maqdis. Kerana kita tahu Maryam, keluarga Imran, memang mereka berada di Palestin. Jadi kalau sebut keluarga Maryam, sebut tentang Maryam, sebut tentang keluarga Imran ni, maka dia sangat dekat dengan Nabi Allah Zakaria. Jadi para ulama yang mengkaji mengatakan, wallahu ta'ala alam, kita tidaklah ada maklumat yang dapat ditentusahkanlah. Tapi mengikut ahli sejarah, mereka juga sebenarnya menetap di Palestin. Yang ketiga ni. Okey. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan Zakaria ni menantu kepada Imran. Imran ni siapa? Imran ni adalah nama bagi bapa kepada Maryam. Imran ni adalah nama yang kita selalu kaitkan dengan surah yang ketiga, Ali Imran. Ali Imran tu keluarga Imran. Imran yang inilah sebenarnya kita maksudkan. Jadi ada ahli sejarah mengatakan Imran ni menantunya, so namanya adalah Nabi Zakaria. Ini bermakna Imran ada anak perempuan. Anak perempuan Imran setakat yang kita tahu adalah Maryam alaihassalam. Jadi ada siapa lagi selain daripada Maryam? Okey. Setakat ni kita tak dapat tentu sahkan adakah Maryam ini mempunyai seorang akak, ada seorang kakak. Yang ni kita tak dapat tentu sahkan. Kerana apa? Kerana setakat yang
Wallahu alam, mungkin orang lain ada jumpa. Setakat ni saya wallahu ta'ala tak jumpa lagi sumber daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan keluarga Imran ni ada dua anak perempuan selain daripada Maryam. Maryam tu pasti. Sebab memang ada dalam surah Ali Imran tu. Tapi adakah Maryam mempunyai kakak? Wallahu ta'ala alam. Itu saya tak dapat nak tentusahkan. Tapi menurut pendapat para ulama, seperti kita sebut ini. Lepas tu kita yang keempat ni, kita kata pendapat lah. Di kalangan para ulama sejarah. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah, okey. Kalau benar, jika benarlah Zakaria itu adalah penantu kepada Imran, maknanya suami kepada kakak Maryam, maknanya Maryam tu adalah adik ipar kepada Zakaria lah. So maknanya Zakaria tu adalah abang ipar kepada Maryam alaihi salatu wassalam. Yang ini pun saya sebutlah tadi ya, ia bergantung maklumat tu pada fakta nombor 4. Jika benar, maka sudah pastilah Zakaria ini adalah abang ipar kepada Maryam. Jika benar ya, namun fakta nombor 5 ni dia bergantung kepada kesahihan fakta nombor 4 tadi itu. Okey, yang ni saya wallahu ta'ala alam. Okey. Kemudian ni yang kelima tadi yang kelima. Okey, yang keenam, yang ini saya dah sebut dah tadi ni. Kan betul tak? Yang ni saya dah sebut tadi Saya ni berulang ni. Ulang balik sekali lagi ni. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Minta maaf tuan-puan, tak apa. Alhamdulillah saya tak edarkan lagi nota. Jadi kita ambil nombor 5. Okey, nombor 5 benar. Dan nombor 5 kita ambil tadi kan. So ni kita padam. Nanti saya padamkan. Nombor 6. Nombor 6. Nabi Allah Zakaria ni, dia adalah manusia pilihan Allah yang dipilih untuk menjaga Maryam melalui anak panah. Melalui undian anak panah. Yang keenam ni, kita kata sahih. Ni kita boleh tentu sahkan benar. Sebab ada dalam ayat Quran. Nanti kita akan baca dalam surah Al-Imran. Jadi, enam latar belakang ni yang dapat kita tentu sahkan. Kita dapat verify lah dengan dalil dalam Quran dan hadis. Kita boleh kata yang ini benar. Nombor 2 tu boleh. Nombor 2 ni benar lah. So yang ini boleh kita terima juga. Cuma adakah Nabi-Nabi terakhir tu? Wallahu ta'ala. Tapi kebanyakan ulama kata jangan kata begitu. Okey. Kemudian sekejap Okey, kemudian yang fakta yang berikutnya tu yang terakhir sekali itulah. Yang itu boleh dapat dipastikan. Wallahu ta'ala alam. Okey. Saya terlupa. Sebenarnya saya nak masukkan dekat sini. Kejap. Patutlah saya tersalah. Sekejap. Kejap, puan. Saya nak masukkan di sini. Okey. Seorang tukang kayu. Okey. Barulah benar. Saya save dulu. Okey, kat sini. Okey, tuan nampak tak? Sebenarnya saya nak letakkan sebenarnya latar belakang Nabi Allah Zakaria ni, dia adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu ni, ia berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap. Kenapa tak berjalan pula ni? Sekejap
macam ada dapur. Okey. Tuan nampak tak nota yang saya kongsikan ni? Nampak Ustaz. Kejap, dia macam jalan-jalan. Dia saku-saku sekejap. Kejap ya. Saya kena padam satu. Kejap. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim. Tuan nampak apa ni? Nampak muka Ustaz. Oh, tak. Saya tengok nota ni, saya tak boleh ni pula. Nota tak nampak. Nota tak nampak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia pening. Slide ni dia jadi pening. Sat-sat. Apa jadi macam ni? Allah salli wa sallim. Sekejap puan Okey, kejap. Sekarang ni masih ada lagi tak? Nota tak nampak lagi. Nota tak nampak lagi. Sekejap. Allahumma salli wa sallim. Okey, dah boleh dengar dah? Boleh. Okey, Boleh okey. dengar. Okey, sekejap Allah SWT. Dia pening dah. Dia punya ni. Sekejap Okey, kita tengok. Sampai kat mana kita tadi? Okey. Ni. Okey Okey. Bismillah. Okey. Nabi Allah Zakaria ni dia seorang tukang kayu. Sebenarnya ada dalam hadis hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, kana Zakaria alaihi salam najjaran. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu, najjaran. Ni para nabi dahulu ni mereka bekerja. Mereka bukan mendapat gaji daripada tugas berdakwah, tetapi mereka dapat gaji pendapatan daripada kerja lain yang mereka buat. Sebab tu kita ni kena usahalah dapatkan kerja yang lain. Mungkin saya pun nak kena cari kerja lain juga ni sebenarnya jadi tukang kayu tak berapa pandai, nak jadi tukang buat baju besi lagilah tak tahu kan. Mungkin kena cari usaha yang lain, insya-Allah. Baik, itu maklumat yang kita dapat ketahui. Yang lain tu kita tak tahu, tuan-puan. Nabi Zakaria ni nasab dia macam mana, silsilah nasab dia, dia ni bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, kita tak tahu sebenarnya. Wallahu ta'ala. Yang kita tahu, Zakaria bin Yahya bin Zakaria. Tapi Zakaria bin apa, bin apa, bin apa, yang tu saya wallahu a'lam. Dia adalah isu yang tidak dijelaskan oleh Allah, tak disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada permulaan jejak Nabi Allah Zakaria ini. Okey, saya sebutkan dulu kronologi dia. Okey, cuma tuan-tuan
Kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya ni agak mencabar nak susun dia punya kronologi dia. Dia tak sama macam kisah Nabi Daud dengan Nabi Allah Sulaiman. Senang kita nak susun. Tapi kisah Nabi Zakaria ni sebab dia berada dalam surah yang pelbagai, lepas tu dalam surah pelbagai tu pula topik yang sama dibincangkan dalam dua surah. Dalam dua surah tu dia ada dua topik yang sama. Jadi nak susun macam mana tu? Okay, wallahu ta'ala a'lam. Tapi dapat permulaan yang dapat kita susun dia. Okay, Nabi Zakaria ni mula wataknya dia adalah seorang lelaki, seorang Nabi yang salih. Dia seorang yang salih. Okay. Kemudian Nabi Zakaria ini dia telah bersama-sama dengan beberapa orang mengambil undian untuk menjaga Maryam. Maknanya pada zaman itu ramai pihak yang hendak mengambil peluang untuk menjaga Maryam alaihassalatu wassalam. Maka cara dia kena buang undi. Buang undi ini kita akan lihat nanti mengikut pendapat ia dikaitkan dengan menggunakan undian anak panah. Okey. Nanti kita akan jumpa undian itu. Dan setelah melalui sisi ujian anak panah itu, kan ramai orang berebut ni nak dapat Maryam ni. Siapa nak jaga Maryam ni kan? Ramai. Sedangkan mereka tak tahu pun Maryam ni ada karamah dia. Nanti kita akan tengok apa karamah Maryam alaihi salatu wassalam ni. Kan? Tapi mereka berebut nak jaga Maryam. Sampaikan kita akan tengok nanti Quran cerita sampaikan mereka macam bertengkar. Aku nak jaga dia, aku nak jaga dia. Akhirnya buat undian dapat dekat Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita kata Nabi Zakaria ni adalah abang ipar kepada Maryam kan, patutlah dia layak dapat jaga Maryam. Kalau ada status itu, betul tak? Kalau ada status itu, mungkin senanglah nak buat keputusan, betul tak? Maksudnya kalau ramai pihak kata kami nak jaga Maryam, maka senanglah abang ipar dia lah jaga. Dia duduk dengan kakak dia, kan senang kan? Tapi tidak. Yang pastinya berlaku undian. Okey. Kemudian Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam pun menjagalah Maryam. Bersama dengan dia menjaga Maryam alaihi salatu wassalam. Dekat mana dia letakkan Maryam ni? Kita akan perhatikan, kita akan jumpa sebentar lagi insya-Allah. Baik, kita mulakan kronologi yang pertama, yang kedua dan ketiga. Ketiga-tiga ini ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut pada peringkat awal tadi. Okey, mula-mula kita kena rujuk ayat nombor 85 dalam surah Al-An'am, muka surat 138. Kalau ikut susunan surah Al-An'am ni sudah pasti surah yang kedua lah selepas surah Al-Imran. Kan? Tetapi ini kita mulakan dengan surah Makkiyah. Okey, dari sudut je ni. Dari sudut susunan surah Al-Imran lah. Tetapi dari sudut penceritaan, tentulah Allah cerita dalam surah Makkiyah dulu. Kan? Seperti mana surah Al-An'am. Okey, ayat nombor 85. Okey, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin. Okay, Allah menyebutkan ada 4 nama Nabi dalam ni. Yang pertama Allah mengatakan dan Nabi Allah Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya wa Isa dan Nabi Isa wa Ilyasa dan Nabi Ilyas.
Okey, keempat Nabi ini Allah mengatakan semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang salihin, orang-orang yang salih. Okey, selesai. Okey, maklumat ni. Maksudnya dekat surah Al-An'am ayat 85 ini, sekadar Allah menyebut nama Nabi Zakaria dengan nama Abi Allah Yahya termasuk di kalangan orang salih. Okey, dah selesai dah. Satu surah rujukan kita tentang Nabi Zakaria Nabi Yahya ni. Okey, kita kena dapatkan surah Ali Imran pula. Tapi saya nak ambil ayat nombor 44. Walaupun tadi pada peringkat awal kita hanya sebut, kalau kita tengok pada peringkat awal tadi kita sebut hanya sampai ayat nombor 41. Kau tengok dekat sini kan? Sampai ayat nombor 41 saja. Okey. Tetapi kita kena rujuk juga ayat nombor 44 ni untuk mendapatkan fakta yang Nabi Allah Zakaria dia terpaksa mengundi tu. Jadi kita kena tengok ayat dia, ayat nombor 44 dalam surah Ali Imran, muka surat nombor 55, kita boleh temukan dalam Al-Quran ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, mana pula ayat dia hilang? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ke saya tak sempat masukkan lagi ni? Okay, sekejap Okey, ayat dia berbunyi seperti ini. Okey ya, ayat dia bunyi seperti ini. Okey, kita terus kepada terjemahan lah. Okay, kita bacalah ayat dia. Tuan-tuan kalau ada buku Quran, tolong buka muka surat nombor 55. Okey, ayat dia Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Ya Allah kata yang bermaksud peristiwa yang demikian. Peristiwa yang demikian ni tuan-tuan maksudnya apa? Maksudnya kisah Maryam, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Allah Zakaria, kisah Nabi Yahya ni adalah daripada sebahagian daripada berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Okey, maksud dia Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad kisah nabi-nabi tu, Maryam ke Nabi Isa ke keluarga Imran ni lah. Okey, kisah Zakaria ke Yahya ni ia adalah berita ghaib yang Allah telah cerita kepada Nabi. Maksudnya kalau Allah tak ceritakan, kita pun tak tahu kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tapi macam mana kita tahu? Kerana Allah telah wahyukan di dalam Al-Quran bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapatlah tahu. Kemudian Allah bagi tahu, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Sedangkan engkau wahai Muhammad tidak ada lagi, tidak bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam, iaitu anak panah. Ada juga pendapat mengatakan qalam ni adalah pen. Pen, al-qalamuhum ni. Ada yang kata anak panah, ada yang kata pen. Maksudnya campak. Pen siapa yang pen siapa yang pen siapa yang jatuh ke, pen siapa yang ada nama Maryam ke, wallahu alam. Ada yang kata anak panah, ada yang kata pen. Yang mana masing-masing di antara mereka melihat siapakah yang akan memelihara Maryam. Ayat ini jelas menunjukkan berlaku proses undian. Jadi Allah cerita kepada Nabi ini, sedangkan Nabi tak ada lagi pada waktu itu. Nabi tak pernah tengok macam mana undian itu berlaku. Tapi Allah cerita kepada baginda Nabi SAW. Okey, kemudian kita sambung lagi. Lepas tu Allah kata, "Wa ma kunta ladaihim," dan engkau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama dengan mereka. "Idh yakhtasimun," ketika mereka bertengkar. Ketika mereka duk bincang, duk
duduk bertanding ni, nak bertengkar. Siapa nak jaga Maryam ni? Kamilah layak dan sebagainya. Jadi ayat ini adalah sebagai bukti bahawa Nabi SAW adalah seorang Rasul. Macam mana Nabi boleh tahu kisah Nabi Zakaria dengan orang-orang di zaman dia dulu buat sesi undian ni? Itulah menunjukkan bahawa Nabi ini adalah seorang Rasul sebagai hujah kepada ahlul kitab bahawa Nabi Muhammad ini adalah benar-benar seorang Rasul. Okey, jadi dekat sini bukti ya bahawa berlaku sesi undian. Jadi akhirnya siapa dapat jaga? Jawapannya adalah Nabi Allah Zakaria. Nak tahu Nabi Allah Zakaria yang menang undian itu, dalam ayat ni kita tak jumpa. Allah tak sebut siapa yang menang undi tu. Tapi berlaku undian. Jadi nak tahu jawapannya, kita kena tengoklah daripada surah Ali Imran sebelum ayat nombor 44 ni. Kita akan tengok nanti bermula ayat nombor 37 sampai ayat nombor 41. Okey, muka surat 54 hingga muka surat nombor 55. Okey, kita mulakan dengan ayat nombor 37. Tapi sebelum itu kita teruslah tengok kepada ayat dia. Okey. Ayat nombor 37. Okey, tuan-tuan, ni setiap ayat tu saya dah letakkan macam topik kecil dia lah. Macam sekarang ni kita bincang Nabi Zakaria AS memelihara Maryam. Okey, kita tengok ayat dia. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Dekat sini bukti bahawa Nabi Zakaria yang menjaga Maryam. Wa kaffalaha Zakaria. Ada setengah bacaan dia tak ada sabdu, dia baca wa kafalaha. Kita membaca dengan bacaan wa kaffalaha Zakaria. Okey, kita tengok dulu terjemahan potongan ayat ini. Okey, Allah Ta'ala berfirman. Sekejap ya. Saya nak kena padam dulu dia punya tulisan ni. Okey, kejap ya. Okey. Allah Ta'ala berfirman gini. Maka dia, iaitu Maryam, telah diterima oleh Tuhannya. Okey, dengan penerimaan yang baik. Maksud dia apa? Maksud dia, tuan-tuan, kita kan sedia maklum bahawa emak Maryam, iaitu isteri kepada Imran, telah bernazar bahawa anak yang dia akan lahirkan nanti akan menjadi seorang yang memberi khidmat kepada agama. Maka lahirlah Maryam. Maka Maryam ini pun Allah terimalah nazar daripada ibunya untuk dijadikan sebagai orang yang berkhidmat untuk agama. Jadi Allah terima daripada Maryam, daripada emak Maryam. Kemudian apa yang Allah buat? Setelah Allah menerima nazar emak Maryam tadi, maka Maryam tu pun Allah Ta'ala kata dibesarkanlah dia dengan didikan yang baik. Maksudnya Allah jaga Maryam ni wa ambataha nabatan hasanan. Wa ambataha nabatan hasanan ni maksudnya Maryam ni Allah menjaga beliau, pelihara beliau dari sudut keperluan dia, makan minum dia. Nanti kita akan tengok Allah bagi makan apa. Okey. Kemudian dalam masa yang sama Allah Ta'ala buat apa kepada Maryam? Dia mempertanggungjawabkan. Maksudnya Allah telah mempertanggungjawabkan Zakaria untuk memelihara Maryam. Inilah bukti menunjukkan bahawa undian yang telah dibuat menggunakan anak panah itu rupa-rupanya dapat pada Nabi Allah Zakaria.
Allah yang telah mengaturkan Nabi Zakaria yang kena jaga Maryam. Okey, selesai ya ayat ni. Okey. Kemudian apa lagi berlaku? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Okey, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Okey. Setiap kali kullama, setiap kali Nabi Zakaria ni dia masuk untuk tengok Maryam, yang Maryam itu diletakkan di mihrab. Mihrab ni kita semua tahu kat masjid dia ada mihrab. Mihrab ni kita kata dia adalah tempat yang khusus untuk dijadikan ruang untuk beribadah. Dipanggil mihrab. Okey. Masa dekat mihrab tu, baginda alaihi salatu wassalam iaitu Nabi Zakaria mendapati ada rezeki di sisi Maryam. Maknanya bukan sekali Nabi Zakaria dia pergi tengok je Maryam. Sebab kenapa diletakkan dekat mihrab? Kerana apa? Kerana Nabi Zakaria menggunakan mihrab itu tempat dia beribadah. Jadi dia tak naklah letak jauh-jauh Maryam ni. So dia letaklah dekat tempat dia nak beribadah. Jadi setiap kali dia masuk je mihrab Nabi Zakaria tu, dia tengok ada makanan dekat situ. Setiap kali dia pergi, ada makanan. Okey. Kemudian Nabi Allah Zakaria bertanya kepada Maryam. Sebab banyak kali dah ni. Kan? Kenapa Nabi Zakaria bertanya? Bermakna bukan Nabi Zakaria yang letakkan. Sebab dia yang jaga, tak ada orang lain. Tempat tu tempat yang privacy lah sebab dia adalah mihrab. Jadi, siapa pula yang hantar makanan ni? Sebab Nabi Zakaria, sepatutnya tugas dia lah yang memberi makan kepada Maryam ni. Tapi ada pihak lain yang hantar. Jadi Zakaria pun dia buat apa? Qala ya Maryam. Maka Nabi Zakaria pun tanya, ya Maryam, anna laki hadha? Okey. Qalat huwa min indillah. Lalu Nabi Zakaria pun tanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati makanan ini? Maksudnya, siapa yang hantar makanan ni? Maryam menjawab, makanan itu adalah daripada Allah. Allah yang hantar. Allah turunkan dari langit kepada makanan tu. Kepada Maryam. Jadi, setelah Nabi Zakaria melihat peristiwa yang sangat ajaib ni, ini dipanggil karamah yang berlaku kepada manusia. Dipanggil karamah. Okey. So, apabila Nabi Zakaria dia mendapat jawapan seperti itu, kan, maka sebelum tu lagi, sebelum kita masuk apa responnya, apa tindak balas Nabi Zakaria tu, ayat yang berikutnya ini, okey, yang sesungguhnya tuan-tuan ya, kalau ikut Imam Tabari dia bukan percakapan Maryam. Maksudnya dia bukan jawapan daripada Maryam. Tetapi Allah yang, maksud dia, Maryam jawab ni, dia setakat ni saja. Maryam jawab ni, dia setakat ni. Daripada ni, Maryam menjawab sampai di sini saja. Kalau bermula daripada sesungguhnya, okay, kalau ayat Quran dia daripada sini. Kalau ikut Imam Tabari, Maryam jawab hanya daripada qalat huwa min indillah. Ini sahaja. Sampai sini saja. Tetapi dia bermula daripada ayat innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin.
Ini adalah penyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, mengikut pendapat Al-Imam At-Tabari. Okey. Jadi sesungguhnya Allah mengatakan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa ada batasan. So Allah boleh pilih siapa saja Allah nak pilih. Nak bagi pada seorang, dua orang, tiga orang. Allah berhak, Allah mengkehendaki sesiapa pun. Okey. Setelah Nabi Allah Zakaria mengetahui maklumat itu, semasa dekat mihrab tu, maka apa yang berlaku kepada Nabi Allah Zakaria? Nabi Allah Zakaria pun memulakan doa untuk meminta seorang anak lelaki. Kenapa Nabi Zakaria dia mula berdoa ketika itu? Kerana kita tahu Nabi Zakaria telah meyakini kalau Allah boleh buat sesuatu yang ajaib kepada Maryam dengan menghantar makanan kepada Maryam bukan sekali tapi banyak kali, maka Tuhan yang sama itu juga boleh memberikan keajaiban kepada beliau dan isteri beliau untuk mendapat anak. Jadi Nabi Allah Zakaria ini bertambah-tambah keyakinan dia setelah melihat berulang kali peristiwa ajaib itu. Nabi Allah Zakaria pun berdoa. Okay, doanya dalam ayat nombor 38 surah Al-Imran, Allah mengatakan, Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika itu, maksudnya sejurus selepas dia dapat maklumat Maryam kata ia dari Allah, maka Nabi Zakaria terus berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya dengan dia berkata. Dengan dia berkata apa? Dia kata, Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Okay, dia kata, kurniakanlah Rabbi, kurniakanlah kepadaku dari sisimu. Kenapa dari sisimu? Kerana semua kurniaan adalah dari Allah. Apa pun kurniaan? Termasuk kurniaan berbentuk anak. Ia datang dari sisi Allah. Okey, dalam ayat ni dia sebut zurriyah. Zurriyat. Kita pun orang Melayu pun sebut zurriyat. Zurriyat dekat sini bukan membawa maksud anak yang ramai. Walaupun kita kata zurriyat. Tetapi zurriyatan dekat sini adalah merujuk kepada seorang anak sahaja. Okey. Yang mana anak yang Nabi Allah Zakaria minta itu sifatnya adalah anak yang tayyibatan, yang baik. Yang baik itu juga disebut sebagai mubarakan, yang Allah berkati. Yang baik di situ merujuk kepada zuriat yang Allah bagi banyak kelebihan, banyak kebaikan yang Allah berkati. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Tuhan sentiasa maha mendengar akan doa-doa yang dipohon. Okey. Kalau kita baca ayat 38 surah Al-Imran, kita mengetahui bahawa Nabi Zakaria telah berdoa kepada Allah nak minta anak yang baik yang diberkati. Betul tak? Okey. Adakah hanya ini ungkapan doa Nabi Allah Zakaria? Kerana ayat nombor 39 nanti, ayat yang kita 39, doa Nabi Allah Zakaria Allah kabulkan. Tapi nampak macam ringkas berbenar doa Nabi Allah Zakaria ni. Justru itu, kita kena rujuk pada surah yang lain untuk mendapat lebih perincian tentang
bagaimana Nabi Allah Zakaria ni berdoa. Kalau hanya berpandu ayat 38 surah Ali Imran, kita nampak doanya macam ringkas sangat. Jadi, untuk dapatkan maklumat lanjut bagaimana doa yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria ini, maka kita kena pergi masuk kepada surah Maryam. Nanti saya akan sebutkanlah. Kita akan kembali rujuk surah Ali Imran ni. So kita kena rujuk dalam surah Maryam. Ayat 1 sampai 15 kita kena tengok dekat ayat ini macam mana Nabi Allah Zakaria berdoa. Okey. Surah Maryam Surah Maryam berfungsi memperincikan apa yang dibincangkan pada surah Ali Imran. Dalam masa yang sama, nanti surah Ali Imran juga memperincikan apa yang ringkas dalam surah Maryam. Ini adalah peranan ayat-ayat dalam Quran. Ada ketika surah Ali Imran ringkas cerita tentang doa, tapi surah Maryam akan memperincikan doanya macam mana. Ada kala pula surah Maryam ni ringkas ceritanya. Nanti surah Ali Imran akan memperincikan pula ceritanya. Okey. Tapi sebelum kita lihat perincian doa Nabi Allah Zakaria, mari kita dapatkan dahulu tentang perbincangan mihrab itu. Okey, begini. Dalam Quran, kita akan menemukan Allah menyebutkan perkataan mihrab. Perkataan apa? Perkataan al-mihrabu. Mihrab ni ejaan dia yang macam tadilah. Ni. Yang Nabi Zakaria tadi doa tadi kan. Yang ni. Ya, perkataan mihrab ni. Nazaka al-mihrab. Al-mihrab. Ya. Mihrab ni adalah makanul ibadah, tempat untuk melakukan ibadah. Ia merupakan seafdal tempat di dalam rumah untuk dilakukan ibadah. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan dalam rumah kan, carilah satu tempat yang khusus, yang baik untuk dijadikan ruang untuk beribadat. Kalau ada ruang lah. Dia boleh jadi seperti mihrab. Mihrab ni dia bukan mesti kena bujur. Tak mesti dia bujur. Mungkin tuan-tuan ada satu bilik kecil kan. Ada bilik kecil ke, kat situlah untuk solat. Kat situlah nak baca Quran ke, nak zikir kan. So, ia akan jadi tempat yang khusus, yang dikhususkan untuk beribadat. So, di zaman Nabi Allah Zakaria tu, ke situlah adanya mihrab. Okey. Jadi mihrab ni kalau kita jumpa cari dalam Al-Quran, Allah sebut sebanyak 4 kali perkataan mihrab, al-mihrab, 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 al-mihrab. Okey, 4 kali ini kalau kita pecahkan, kita telah jumpa sekali semasa kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Maknanya Nabi Allah Daud pun dekat dalam istana dia tu, dia ada satu mihrab, tempat dia khusus untuk berzikir, dia bertasbih. Masa dekat situlah kita dah belajar, tiba-tiba ada 2 orang datang sergah dia ketika dia sedang berada di mihrab tu. Okey, itu kita telah ceritakan. Namun begitu, 3 kali diulang perkataan mihrab dalam kisah Nabi Allah Zakaria. Jadi, ini sangat penting juga untuk kita jadikan, dikaitkan juga dengan doa. Untuk ibadat ni, dia bergantung juga kepada, sebab mihrab ni dia tempat ibadat yang khas, tempat yang khusus. Jadi,
doa kita kadang-kadang bersangkut paut juga dengan di mana kita berdoa. InsyaAllah nanti kita akan cuba ulas sedikit demi sedikit. Okey, selesai bab mihrab tadi. Okay, sekarang kita nak perincikan macam mana doa Nabi Allah Zakaria kepada Allah. Jadi kita akan tengok surah Maryam ayat 1 sampai 15. Tapi kita tengok semua ayat lah. Kita akan tengok ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sampai ayat nombor 5, 6. Okey, ayat sampai ayat nombor 6. Bermula ayat nombor 2 surah Maryam sampai ayat nombor 6. Okey. Ayat yang pertama kita tahu Allah mulakan dengan huruf abjad kaf ha ya ain sad. Ni kita tak perlu ulas. Okey. Yang kedua, Allah mengatakan ayat kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah penjelasan tentang bagaimana rahmat Allah yang melimpah-limpah yang Allah telah kurniakan kepada hamba-Nya, iaitu namanya Zakaria. Okey, tuan-tuan, kita kena tengok dekat sini ada satu ungkapan, hamba-Nya, abdahu Zakaria. Jadi dekat sini menunjukkan bahawasanya Nabi Zakaria ini adalah manusia. Dia adalah seorang hamba kepada Allah. Bukan hamba yang biasa-biasalah, tapi hamba yang darjatnya mulia. Sebab itu dia dipanggil dengan perkataan abdun, abdahu. Okey. Kenapa penyebutan Nabi Zakaria, cerita dia duduk dalam surah Maryam? Ini seperti yang saya sebut tadi tu. Okey, tuan-tuan ya, surah Maryam tujuannya adalah untuk memberitahu kepada manusia bahawa Maryam itu adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan surah Maryam. Sebab ada kumpulan manusia yang menganggap Maryam ini sebagai salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi apabila Allah turunkan surah Maryam, diletakkan awal-awal dalam surah Maryam kisah Nabi Zakaria ni adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi Zakaria ini adalah hamba kepada Allah. Sebab apa? Sebab Maryam itu pun adalah hamba kepada Allah. Okey. Jadi Allah perincikan, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Okey. Mari kita tengok firman ayat ni sekejap ya. Okey, kita tengok dekat sini. Okay, setakat ni tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik ke? Ataupun Boleh Ustaz, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, ni penting juga untuk kita belajar macam mana cara doa nak Allah kabulkan. Lepas tu kalau bincang bab doa macam mana doa nak mustajab, memang kena ambil teladan daripada kisah Nabi Allah Zakaria. Okey. Ketika mana dia berdoa, idnada rabbahu, ketika dia berdoa, dia menyeru. Nada ni macam dia menyeru. Dia memanggil-manggil rabbahu, Tuhannya, yang menciptakan dia, yang memelihara dia, yang mengaturkan hidup dia. Cara dia memanggil Allah nidaan, dengan seruan, sifatnya apa? Khafiyah. Khafiyah tu, sekejap ya. Khafiyah. Sekejap ya. Okay. Kalau kita baca dekat terjemahan, Khafiyah, Nabi Allah Zakaria, ingat ya, dia doa kat mana tadi tu? Dia berdoa dekat mihrab tu. Dekat mihrab tu, ketika dia tengok Maryam kat situ,
Dia terus doa. Kat situ juga dia doa. Kat situ dia berdoa. Dia berdoa dengan suara yang lembut. Apa maksud dengan suara yang lembut? Okey. Maksud pertama, maksudnya dia berdoa dengan suara yang perlahan. Perlahan. Kenapa dia perlahan? Dia berdoa dengan suara yang perlahan dan juga sebenarnya dia nak melindungi dirinya daripada dia riak dalam dia berdoa. Sebab itu, salah satu ulasan daripada para ulama tafsir, nida'an khafiyah, maknanya la yuridu riya'an. Dia tidak mahu ada riak. Yang pertama, tuan-tuan, sebab tu kita berdoa ni, kita kena doa sungguh-sungguh. Maksudnya, dia kalau kita sebut suara yang perlahan ni, dia ada nada merayu kan. Dia kalau kita nak merayu, nak berintih, dia bukan pada menjerit-jerit, betul tak? Bukan pada menjerit-jerit, bukan pada suara yang kuat. Betul tak? Kalau suara yang kuat, dia tak jadi macam bentuk merayu. Lepas tu yang sama pula, kalau kuat ni, akan menyebabkan apa? Orang tahu, oh dia tu doa sungguh-sungguh lah, dia doa tengok tu. Jadi maksud suara yang lembut dari sudut nada lah. Suara dia perlahan, antara dia dengan Allah sahaja. Dalam masa yang sama, dia nak memelihara suaranya itu daripada diketahui oleh orang lain untuk mengelakkan berlakunya riak. Okey. Ini zaman sekarang ni nak doa dekat depan Kaabah pun buat live. Ada buat live kat TikTok pun ada. Buat live. Dia nak pergi buat ibadat ni, doa ni sampai live pun ada. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu. Pada zaman sekarang, orang dulu ni pilih tempat yang khusus dekat mihrab, buat sembunyi-sembunyi antara dia je dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Dia doa apa lagi? Okey, kita tengok bagaimana Nabi Zakaria dalam surah Maryam, ia menunjukkan rasa kebergantungan yang sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa yang dikata kepada Allah? Okey, dia sebut, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni. Nabi Zakaria kata, wahai Rabbku, sesungguhnya dia kata, wahanal azmu, tulangku ni telah lemah, dia kata. Wasta'ala ra'su, ya. Wasta'ala ra'su, dan kepalaku ni telah putih, dipenuhi uban. Maknanya Nabi Allah Zakaria ni, dia pandai, dia berlapik dalam dia dalam dia berkata-kata tu, dia menunjukkan bahawa dia ni sangat perlukan Allah. So kita kena cari macam mana kita menunjukkan kepada perlunya kita kepada Allah. So Nabi Allah Zakaria ni, dia kata, dia nak kata sebenarnya dia dah tua dah. Dia nak kata dia ni dah tua bangka dah. Tulang lemah tu maksudnya dia dah tua. Tua tu pula boleh nampak dengan uban-uban yang ada di atas kepala. Lepas tu dia kata, walam akum bidu'aika rabbika rabbi bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah berasa hampa dalam berdoa kepadamu. Maksudnya, Nabi Allah Zakaria kata apa? Sebenarnya bahasa dia nak kata, aku yakin Tuhan, Engkau takkan hampakan aku dalam berdoa. Maksudnya, Nabi Zakaria ni dia meyakini bahawa doa itu Allah kabulkan. Ini di antara cara kita berdoa kepada Allah. Kita mesti letakkan bahawa Allah Ta'ala ini akan kabulkan doa yang kita baca. Dia tak boleh buat ayat macam, kalau kau nak bagi, berilah ya Allah, kau nak kurniakanlah, tak nak kurnia pun tak apa, nak kurnia pun tak apa. Dia tak boleh ada sanksi macam tu. Dia kena dalam bahasa yakin, kita kata yakin
meyakini Allah akan mengkabulkan doa. Itu yang dia kata tu. Aku tidak pernah berasa hampa dalam berdoa kepadamu. Maksudnya, dia meyakini, dia mengetahui bahawa Allah akan mendengar doa-doa hambanya. Berkabulkan doa para hambanya. Tengok mula-mula dia merendahkan dirinya. Betul tak? Lepas tu dia memuji Tuhan pula. Dia nak kata seolah dalam bahasa dia kata dia nak kata bahawa dia tak boleh buat apa-apa dah. Tua dia. Lepas tu pula dia yakin kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian apa lagi yang berlaku? Okey. Nabi Allah Zakaria rupa-rupanya kenapa dia nak minta anak, seorang anak yang tayyibatan, yang baik lagi mulia tu? Okey. Dalam doa dia tu, ni lepas tu kita kena ambil surah Maryam, kita tengok kenapa dia nak anak sangat. Nabi Allah Zakaria meyakini Allah boleh buat suatu benda yang ajaib sebagaimana Allah buat kepada Maryam tu. Okey, jadi dia kata wa inni khiftul mawaliya min warai. Dia kata dan sesungguhnya aku berasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku. Maksudnya Nabi Zakaria ni, kalau kita tengok perkataan al-mawali kan, mawali min warai itu maksudnya adalah macam kaum kerabat lah. Sebab dia tak ada anak, jadi dia bimbang lah nanti kalau Nabi Zakaria dah wafat, jadi dia bimbang tugas-tugas untuk mendidik manusia, menegur manusia, membimbing manusia ini nanti akan tak diambil berat oleh orang-orang di kalangan kaum kerabat dia. Kemudian kita akan dapat lagi sekejap lagi jawapan lanjut dia kenapa dia perlu anak tu. Jadi dia kata yang kedua, dia kata wa kanati imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Lepas tu dia kata kepada Allah, dalam masa yang sama isteriku ni pula adalah seorang yang aqira, seorang yang mandul. Justru itu kurniakanlah aku dari sisimu ya Tuhan seorang waliya, seorang putera. Okey, seorang putera. Okey, sinilah dalil yang menunjukkan dia minta seorang. Kan tadi kita sebut zurriyat kan? Dekat sinilah waliya. Okey, seorang. Okey, kemudian kita pendek ambil satu lagi. Nabi Allah Yaqub, dia kata kepada Allah, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Okay, dia kata dia kata anak yang aku nak tu, dia kata yang dapat mewarisiku dan juga mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Okey, yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub ni apa? Mewarisi apa? Okey, begini. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir apa yang Nabi Zakaria ni minta untuk dapat seorang putera. Putera tu nanti akan mewarisi apa? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir, ada yang mengatakan ni ada para ulama tafsir mengatakan kalau ayat mewarisiku
Maksudnya mewarisi hartaku. Mewarisi Ali Yaqub maksudnya mewarisi pangkat kenabian. Maksud dia, okay, pendapat pertama kata, kan sebab ni ada dua perkataan waris kan? Kan ada dua perkataan waris kan? Ni waris yarisuni kan? Wa yarisu, jumpa lagi wa yarisu. So, yarisu yang pertama ni, seperti mana pendapat Imam Muqtabari kata, dan pendapat di kalangan Abu Saleh, Imam Mujahid, Qatadah, Hasan Basri mengatakan, yarusi dekat sini maksudnya mewarisi harta. Kada mewarisiku. Ini dikaitkan dengan harta. Okey. Manakala mewarisi keluarga Yaqub adalah mewarisi apa? Mewarisi pangkat kenabian. Maksudnya ada dua. Ada dua yang Nabi Allah Zakaria nak. Kalau dia ada waris nanti, dia ada anak, anak itulah yang akan gunakan harta dia dan juga pangkat kenabian. Okey. Pendapat yang pertama ni kata dia macam Nabi Allah Sulaiman lah. Kan Nabi Allah Sulaiman kan dia mewarisi apa? Dia mewarisi kepada bapanya kuasa pemerintahan dan mewarisi juga pangkat kenabian. Jadi tak juga salah. Okey. Tetapi ada juga pendapat lain mengatakan bahawasanya bahawasanya mewarisi kedua-dua maklumat ni bukan mewarisi harta. Ada juga pendapat kata bukan warisi apa? Mewarisi ni kedua-dua tu adalah mewarisi pangkat kenabian. Pangkat kenabian. Sebab Nabi Zakaria seorang nabi. Jadi dia nak anak yang lahir nanti pun akan jadi nabi. Dia nak anak dia tu juga jadi nabi macam keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan anak dia juga seorang nabi, iaitu Nabi Yusuf. Macam tu. Jadi dia nak letakkan diri Nabi Allah Zakaria ni macam keluarga Nabi Yaqub dapat. Itu pangkat kenabian. Para ulama seperti mana Ibnu Katsir kata apa? Dia kata bukan, dia tak ada mengena dengan harta dengan beberapa alasan lah tuan-tuan. Kenapa? Kerana para nabi ni dia mana ada banyak harta. Kita tak nak mewarisi harta apa. Kan? Tetapi kalau kita ambil kisah Nabi Allah Sulaiman, dia mewarisi kekuasaan bapanya. Juga tak salah lah, ada dua pentafsiran. Tetapi yang pasti pangkat kenabian itu yang nak diperolehi kepada anak dia. Sebab nak buat, sebab dia nak nanti kalau dia mati, anak dia boleh menyambung tugas menyampaikan dakwah. Nanti kita akan ulas lagi sedikit tentang legasi anak yang menyambung tugas dalam bab agama. Kemudian dia doa lagi, dia kata waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia Tuhanku seorang yang engkau redha. Redha ni maksud dia apa? Redha dekat sini dari sudut serba-serbi lah. Dia nak anak nanti yang lahir nanti Allah redha, anak tu redha pada Allah, Allah pula redha pada dia. Kan Allah, maksudnya dia nak anak dia nanti segala sudut Allah Ta'ala akan suka pada dia. Allah redha pada pewatakan dia, pada agama dia, pada kelakuan dia, segala serba-serbi anak yang Allah redha.
Sampai ayat yang ke-6 ni adalah perincian doa Nabi Allah Yaqub sejurus setelah melihat, mendengar jawapan Maryam alaihi salatu wassalam. Okey, macam mana Nabi Allah Zakaria mengetahui doa dia Allah kabulkan? Yang ini kita kena bincangkan insya-Allah pada siri yang akan datang insya-Allah. Kita akan sambung nanti pada saya kena ubah tarikh, tak boleh lagi Jumaat malam Sabtu. Mungkin saya akan bawa dia pada hari Khamis malam Jumaat. Kami malam Jumaat sepatutnya belajar perumpamaan, tapi saya tengah duk adjust masa lagi ni. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan maklumkan. Kalau tak dapat buat Jumaat malam Sabtu jejak 25 Rasul ni, kita akan buat pada hari Sabtu pagi insyaAllah. Apa-apa pun tunggu, kita akan maklumkan. Dan Alhamdulillah, malam ni episod pertama kita telah berjaya menjejaki bagaimanakah kisah Nabi Allah Zakaria menjaga Maryam, dan bagaimanakah peristiwa Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah supaya Allah menggunakan seorang anak yang baik, yang diberkati, yang Allah redha, yang boleh meneruskan tugas-tugas agama. Dan itulah di antara yang dapat kita pelajari, dapat kita jaki malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada sesi yang lain. Sebelum tu ada apa soalan tuan-tuan dan puan? Kita dah agak jauh malam, 10.34. Ada pertanyaan ke? Ada persoalan? Tiada. Okey, kalau tiada, kita temu lagi pada sesi akan datang. Ala kulli hal, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, hayakumullah. Okey, nota nanti saya akan bagi setelah selesai insya-Allah. Saya akan bagi insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka